Sistem pembelajaran di Pondok Pasir Tumbuh ini terbagi kepada dua, iaitu pengajian umumi dan pengajian nizami. Bagi pengajian umumi, pelajar diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang hendak diikuti. Manakala, bagi pengajian nizami pula, secara kelas mengikut tahap kemampuan masing-masing. Antara keunikan Madrasah Diniyah Bakriyah atau lebih dikenali dengan nama Pondok Pasir Tumbuh ialah masjid yang digunakan bagi kelas pengajian adalah masjid mukim untuk solat Jumaat, menjadikannya lebih dekat dengan masyarakat. Malah kedudukan pondok dan asrama pelajar berhampiran rumah penduduk kampung serta tidak berpagar menjadikan hubungan mereka sangat erat sebagai komuniti warga pondok yang penuh dengan tradisi keilmuan. Setiausaha Agung Pondok Pasir Tumbuh, Ustaz Ahmad Syairazi Atikullah berkata, pada peringkat awal pondok itu disertai 50 pelajar lelaki. Pondok Pasir Tumbuh bukan sahaja mempunyai pelajar tempatan, malah ada yang datang dari luar negara seperti Thailand, Kemboja dan Singapura. Biarpun berdepan cabaran sistem pendidikan moden, pengajian pondok masih relevan serta menjadi pilihan masyarakat untuk mendalami bidang agama. Di mana sistem umum ini, mana biasa pelajar akan belajar secara ramai-ramai, sama ada di masjid ataupun di surau dan juga di dewan asrama, di mana melalui sistem umum ini kita tidak ada peperiksaan mana pelajar akan memilih kitab mengikut bidang dan juga kemampuan pelajar itu sendiri. Dan biasanya kelas-kelas umum ini diadakan selepas daripada solat 5 waktu. Manakala sistem yang kedua ialah sistem nizami, di mana sistem ini kita bahagikan pelajar mengikut tahap kemampuan dia, daripada yang tak mampu jawi kepada mereka yang boleh baca jawi, seterusnya yang boleh membaca kitab Arab. Dan kelas nizami ini biasa kita letakkan pelajar dalam bilangan yang kecil supaya boleh diberi tumpuan oleh guru-guru untuk pembelajaran mereka. Dan juga melalui kelas nizam ini kita ada peperiksaan sama ada secara bertulis ataupun secara lisan untuk memastikan pelajar ini boleh naik kepada tahap yang seterusnya ataupun kekal pada tahap yang sedia ada melalui keputusan peperiksaan. Dan di mana kita di sini kita menggunakan sukatan kita sendiri, sukatan pondok ni sendiri, daripada kitab-kitab turas, kitab-kitab lama sama ada Jawi maupun kitab Arab. Dan kita tidak mengambil sebarang sukatan sama ada daripada Kementerian Pendidikan ataupun daripada Yayasan Islam Kelantan. Memandangkan pelajar kita sendiri pun daripada pelbagai latar belakang, ada daripada sekolah menengah biasa dan ada daripada sekolah menengah agama, dengan pelbagai keputusan. Ada yang masuk selepas PMR ataupun PT3, ada yang masuk lepasan SPM, dan ada juga yang masuk lepas daripada habis tamat pengajian, sebelum mereka dapat kerja, mereka masuk datang belajar di sini. Sebab itulah kita mana tidak mengambil sebarang peperiksaan khusus sama ada daripada Yayasan Islam Kelantan ataupun daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Cuma sekiranya pelajar kita mahu mengambil SPM ataupun STAM, mereka akan masuk di mana-mana sekolah di atas imtiaz sendiri. Mana kita pihak madrasah kita alu-alukanlah itu usaha mereka, di mana kita di sini kita tidak ambil secara rasmi lah. Mana pelajar yang nak ambil peperiksaan itu ialah mereka ambil secara calon bersedia. Pertama dari segi sistem pengajian lah, mungkin walaupun ada pilihan alternatif di peringkat sekolah agama, di peringkat universiti, dan mungkin kitab yang sama juga dibelajar di pondok, tapi cara penyampaian ataupun kunci pengajaran itu adalah berbeza. Mana dia, kalau kita biasa dengan dua sistem ini, kadang-kadang kitab yang sama kita pernah belajar di sekolah dan kitab sama kita belajar di pondok,
tetapi cara belajar sini ialah dia baca daripada kulit ke kulit. Sedangkan kalau kita di sekolah, di universiti, kita lebih kepada sistem mana orientasi kepada peperiksaan, mana kita hanya membaca isi-isi penting saja. Kita mengambil perkara yang utama saja, mana kita tidak membaca secara detail. Kalau di pondok ni dia baca daripada kulit ke kulit. Dengan itu, pertama dari segi kepahaman mungkin lebih mendalam. Yang kedua ialah masa. Kalau guna sistem pondok, dia makan masa yang lama lah, kerana dia baca sebiji-sebiji macam tu. Hala tuju pelajar kita pelbagai mana cabang, antaranya ialah sekiranya mereka mahu kepada sijil universiti, mereka akan mengambil stamp untuk masuk kepada universiti sama ada tempatan ataupun luar negara. Kalau sebelum ini, kalau guna sijil kita pun kita boleh sambung ke Azhar, Mesir dan juga ke Syria. Tetapi apabila kerajaan Malaysia mewajibkan pelajar wajib ada stamp baru boleh ke Mesir, maka terpaksalah pelajar kita kalau nak ke Mesir, mereka mengambil stamp.